اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Diucapkan terima kasih hadir lagi ke Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. Baik, untuk malam ni kita akan bertemu lagi. Kita bertemu lagi dalam segmen Himpunan Kisah Mistik. Sebelum tu, ada juga kawan-kawan yang pernah minta saya untuk tonjolkan diri. Buat masa ni biar dululah saya bersembunyi dahulu. Kadang-kadang saya ada up juga gambar saya kan. Ada time nanti insyaAllah ada rezeki, orang kata saya pun dalam planning nak berpindah ke satu tempat lagi. Mudah-mudahan kat situ bolehlah saya set up sikit studio untuk saya ke udara. So kita boleh nampaklah saya berbicara insyaAllah. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang mana ada sharekan kisah-kisah kepada saya. Tapi kisah tu saya simpankan dahulu. Tengok kalau ada orang kata apa, diizinkan Allah, hari Sabtu atau Ahad ni insyaAllah saya akan bacakan. Dan sebelum kita teruskan dengan kisah-kisah kita, sebelum tu kata apa, sama-sama kita mendoakan kesihatan yang baik-baik kepada kawan-kawan kita yang mana sedang sakit. Semoga kesakitannya diangkat dan diberikan kesembuhan insyaAllah, amin. Yang mana mengalami kesulitan, moga-moga dipermudahkan urusan, jangan dipersulitkan lagi keadaan insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dipermurahkan rezeki kita lagi, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita tak nak cerita terlalu panjang. Kita akan teruskan dengan kisah di dalam segmen Himpunan Kisah Mistik. Usai solat subuh berjemaah pagi itu, saya lihat ada 3 miss call pada paparan telefon bimbit. Apabila dibelet dan punat utama telefon ditekan, semua panggilan itu datangnya daripada Angah, salah seorang sahabat saya di kampung Tebuk Pulai, Sungai Besar, Selangor. Pula Angah juga. Famous betul nama Angah ni kau. Baik, kita teruskan. Assalamualaikum Ngah. Sorry ya babe, tadi aku kat masjid. Kenapa Ngah kau telefon pagi ni? Soal saya selepas menelpon semula Angah. Nama sebenarnya Amin, tetapi di kalangan orang-orang kampung di sini, dia lebih dikenali sebagai Angah kerana merupakan anak kedua di dalam keluarga. Waalaikumsalam Mat. Abang aku Anwar ni baru dia meninggal pagi tadi, balas Angah dengan suara yang tersekat-sekat. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Sakit apa babe? Balas saya, terkejut dengan apa kabaran itu. Pihak hospital cakap serangan jantung, kata Angah ringkas. Jantung? Muda-muda lagi sudah kena penyakit yang kronik, kata saya dalam hati, seraya menggeleng-gelengkan kepala. Tapi kan, zaman sekarang ini susah hendak dijangka dengan cara kehidupan yang tidak teratur dan tabiat pemakanan yang tidak dijaga. Tak perlu menunggu tua pun, macam-macam penyakit kronik pun boleh hinggap. Saya minta maaf ada tersangkut sikit. Pencahayaan kat sini terlalu kurang. Saya cuba yang terbaik. Berbalik kepada topik asal, walaupun tidak begitu rapat dan mesra dengan arwah kerana perbezaan umur, tetapi saya mengenali rapat ahli keluarganya. Maklumlah, kami ni kan sekampung. Rumah keluarganya juga berdekatan dengan rumah saya. Sesekali ada juga saya terserempak dengan arwah jika dia pulang ke sini. Pagi itu, Angah ni minta jasa baik saya untuk membawa jenazah abangnya pulang supaya dapat disemadikan di kampung. Dan begitulah kebiasaannya jika berlaku kematian di luar daerah. Sebagai salah seorang pemandu dan pengurus jenazah di daerah Sungai Besar ni, saya sentiasa menjadi orang penting untuk melakukan tugasan tersebut. Lebih-lebih lagi, saya agak mahir tentang selok-belok jalan raya di Kuala Lumpur dan hal-hal yang berkaitan dengan dokumentasi jenazah. Jadi,
sayalah yang akan dicari sekiranya berlaku sesuatu kematian. Perjalanan saya tengah hari itu ditemani oleh Farid yang merupakan kawan baik saya di kampung. Dia juga merupakan orang penting dan pakar dalam mengendalikan jenazah. Sebab tu jugalah saya bawa dia sekali. Lagipun Farid ni jenis orang yang berani dan hatinya kering. Senang kalau timbul apa-apa masalah nanti. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, akhirnya kami sampai ke Hospital Serdang. Lebih kurang sejam lebih menyelesaikan urusan dokumentasi jenazah. Kami pun bertolak semula pulang ke kampung. Tetapi kesesakan waktu puncak ketika menempuh perjalanan itu menyebabkan kami ni tersangkut agak lama. Kebetulan pula petang itu hujan agak lebat. Jadi kesesakan lalu lintas menjadi lebih teruk kerana beberapa batang jalan telah pun dinaiki air. Hanya selepas waktu maghrib barulah trafik kembali lancar untuk kami meneruskan perjalanan. Hampir 2 jam jugalah kami terkandas dalam kesesakan trafik itu. Dalam kenderaan, kami berbual panjang untuk menghilangkan rasa bosan serta mengelakkan daripada mengantuk. Sesekali kami ketawa terbahak-bahak bila timbul topik-topik yang lucu. Lupa sekejaplah tentang jenazah yang ada di belakang. Hari beransur gelap. Ketika kami menyusuri jalan lama Sungai Buloh, saya memandu dengan penuh berhati-hati kerana laluan itu agak gelap dan sunyi. Di kiri kanan jalan pula adalah ladang kelapa sawit. Tak banyak kereta malam tu, boleh dikira dengan jari. Sesekali saya menukar lampu tinggi untuk memudahkan penglihatan. Mata saya mengerling ke arah jam di dashboard. Harap-harap kami ni boleh sampai sekitar pukul 10 malam. Kerana mengikut kata keluarga arwah, mereka ingin mengebumikan jenazah itu pada malam itu juga. Kau okey ke, Mat? Kalau penat. Oh, ni ayat Farid ni. Kau okey ke, Mat? Kalau penat, kau bagilah aku bawa pula. Tanya Farid bila lihat saya terkebil-kebil. Orang dah pelawa, tak banyak cakap, teruslah saya bagi isyarat untuk berhenti. Memang saya penat pun sebab sangkut lama dalam jam tadi. Sebaik van berhenti di tepi jalan, saya segera turun dan menggeliat serta meregangkan pinggang. Alamak, terasa lega betul lah bila dapat meluruskan sendi dan otot. Selepas bertukar tempat duduk, van tersebut terus menderu laju dipandu oleh Farid. Perjalanan itu terasa senyap dan sunyi. Jika tadi kami galak bersembang, tapi kan kali ini kami berdua diam membisu sambil melayan perasaan dengan memerhatikan pemandangan gelap di luar tingkap kenderaan. Hanya kedengaran dengungan enjin van yang agak bising. Dalam suasana yang agak hening itu, tiba-tiba saja telinga saya ni menangkap satu bunyi yang aneh. Tok, tok, tok. Seperti bunyi sesuatu dari bahagian belakang van. Jelas dan terang. Bila diamati betul-betul, ianya seperti bunyi orang yang mengetuk dinding papan. Sejibik saya dengar. Habis kau sejibik. Ketika itu kami sudah pun hampir sampai ke persimpangan Tanjung Karang. Engkau dengar tak? Soal saya pada Farid. Dia mengangguk, tapi riak wajahnya biasa saja. Hati saya mula rasa tak tenteram. Semakin lama, bunyi ketukan itu semakin kuat. Saya mula pelik sebab di belakang itu bukan ada sesiapa pun kecuali jenazah si Amin tu. Mata saya sekali lagi mengerling ke arah Farid. Saya tengok dia ni terus saja fokus memandu seperti tak ada apa-apa yang berlaku. Bila lihat Farid macam tu, saya terus pasang telinga untuk mendengar. Weh Farid, kau ni dengar ke tak? Kali ini, nada suara saya agak keras dan tinggi. Dengarlah, jawab Farid. Tak ada apa-apalah. Dia nak bergurau lah tu, sambungnya. Berselang beberapa minit, bunyi ketukan tersebut kedengaran lagi. Tetapi selepas 5-6 kali bunyi papan diketuk, tiba-tiba muncul satu suara yang garau. Ada rokok tak? Aku nak sebatang, kata suara itu. Sebab mendengarnya, mata saya terbeliak luas. Memang sah, suara itu datangnya dari dalam keranda. Saya tergamam dan mula tak senang duduk. Peluh jantan mula merecik di dahi walaupun cuaca malam itu agak sejuk. Sepanjang menjadi pemandu van jenazah, ini adalah kali pertama saya terima dugaan sebegitu rupa.
Alah, kejap lagi lah. Sampai dekat depan sana nanti barulah berhenti isau rokok. Lagipun rokok ni ada sebatang je ni, jawab si Farid. Acuh tak acuh. Saya jeling ke arahnya. Rasa macam nak ketawa pun ada bila dia jawab macam tu. Selepas Farid bersuara, terus saja suara garau itu lenyap. Saya menunggu juga kalau dia membalas kata-kata Farid tadi. Tapi tak ada. Macam dia faham pula permintaannya ditolak ketika itu. Jangan takutlah. Tak ada apa-apa. Dia tak kacau kita pun. Ini semua kan perkara biasa je, kata Farid menenangkan saya. Bila dengar dia kata macam tu, hati saya sedikit tenang. 10 minit berlalu, suasana terus sunyi. Tak kedengaran lagi bunyi ketukan papan ataupun suara garau dari belakang. Saya mula rasa lega. Harap-haraplah menatang tu tak minta rokok lagi ataupun minta benda-benda lain. Lebih kurang setengah jam sebelum sampai ke destinasi, kami berhenti di sebuah warung tepi jalan. Farid parkir jauh sikit dari kedai dan berhentikan kenderaan di tempat yang agak tersorok. Sebaik saja turun, dia terus buka sedikit pintu tepi van yang menempatkan jenazah. Kening saya berkerut melihat gelagat sahabat saya itu. Kemudiannya, Farid keluarkan sebatang rokok kretek yang ada dalam di dalam kocek bajunya dan mencucuhnya. Sambil dia mengembuskan asap, dia buka penutup keranda untuk melihat jenazah. Ini berani tak bertempat. Sebab itulah saya cakap tadi, Farid ni dia lain macam sikit. Hati dia memang kering. Nasib baiklah dia ni ikut. Kalau tidak, saya tak tahulah apa yang jadi jika saya memandu berseorangan. Nak ke? Soal Farid. Sebaik penutup keranda itu dibuka, sambil tangannya melurut rokok kretek yang masih berbara itu. Tunggulah separuh dulu, nanti aku bagi, sambungnya. Bila melihat gelagatnya itu, sekali lagi saya rasa seperti hendak ketawa. Bukannya apa, caranya itu seperti sedang bercakap dengan jenazah tersebut. Dengan orang mati pun boleh bersembang ke? Soal saya dalam hati. Apabila bara rokok itu sudah hampir sampai ke separuh, penutup keranda tersebut kembali ditutup. Kemudiannya Farid meletakkan rokok yang berbaki itu di atas lantai van dan menutup pintu. Weh, Beb, tak terbakar ke van ni nanti ni? Soal saya sedikit bimbang. Lantai besi lah, mana boleh terbakar? Jawabnya. Alamak, bagilah chance sikit kat dia nak isap rokok tu, sambung Farid. Kali ini memang pecah berderai. Saya ketawa mendengar jawapannya. Kami kemudian berjalan menuju ke warung berhampiran untuk menghilangkan dahaga. Selepas 15 minit minum, kami teruskan perjalanan ke Sungai Besar. Bila teringat kembali peristiwa itu, saya tersenyum sendiri. Menakutkan, tapi memang agak kelakar. Jika mengikut kata Farid, apa yang berlaku itu mungkin disebabkan belaan ataupun saka milik ahli keluarga jenazah. Kalau tak pun, itu adalah gangguan syaitan yang sengaja mahu menakut-nakutkan kami. Memang tak ada civic punya hantu. Merokok ini membahayakan kesihatan lah. Macam mana saya yang sedang baca pun tengah isap rokok John Bland ni. Baik, dekat sini RM7. Dekat tempat anda berapa? Dah lah tu. Jom kita terus ke kisah yang seterusnya. Tugas saya sebagai pemandu van jenazah bukanlah baru. Sejak 1987 lagi, saya dah mula bertugas sebagai pemandu van mayat di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Menariknya, ketika itu ada seorang pemandu van jenazah senior yang bernama Pak Husin yang banyak memberikan petua-petua berguna kepada saya semasa menjalankan tugas. Ya, saya akui, ada kalanya petua-petua yang diberikan oleh Pak Husin itu memang berguna apabila saya mengalami gangguan makhluk semasa bertugas. Sebagai pemandu veteran yang paling berpengalaman, banyaklah petua yang saya ambil daripada Pak Husin. Pernah semasa mengalami gangguan, Pak Husin sengaja mempelawa makhluk itu untuk menumpang van kami. Hailah, takkanlah nak pelawa pula makhluk tu naik van sama, fikir saya. Pak Husin yang menyedari saya berasa pelik dengan perbuatannya itu membuka mulut. Kata Pak Husin, makhluk berkenaan bukanlah berani sangat pada manusia. Ia hanya berani pada orang yang penakut. Kalau orang tu terlalu takut, maka alamatnya jadilah mangsa. Sebab bila dah takut ni macam-macam boleh jadi.
pandu van laju-laju atau tidak fokus lagi sehingga boleh menyebabkan kemalangan, terang Pak Husin. Sebab itu saya lihat Pak Husin ni relax saja bila memandu van jenazah. Dia ni tak pernah terkopok gapak atau memandu secara gila-gila semasa dalam perjalanan menuju ke destinasi. Walaupun mengejar masa, tapi Pak Husin ni tetap memandu dengan tenang dan sabar. Pada mulanya memang saya berasa pelik dengan perbuatan Pak Husin, tetapi lama-kelamaan saya mula dapat menerima segala perlakuannya. Memang apabila Pak Husin ni berasa diekori oleh makhluk tertentu, dia akan mempelawa. Marilah ikut, cuba jangan nak main-main. Begitulah PNC Pak Husin ni, yang membuatkan saya berasa kagum padanya. Namun kita ini milik Allah, sampai masa kita akan dipanggil pulang untuk menghadapnya. Pak Husin sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Al-Fatihah untuk Pak Husin. Sejak mula kenal dengan Pak Husin ni sampailah sekarang, secara tanpa saya sedari segala ilmu yang diperturunkannya itu saya dah praktikkan pun. Apabila menghadapi ujian semasa bertugas, saya mula berani mempelawa makhluk berkenaan supaya ikut van yang saya pandu. Tak takut kan? Tak takut ke? Ya, mula-mula memang takut juga. Tetapi apabila sampai satu tahap, keberanian sudah menguasai diri. Ketika itu tak ada apa pun yang hendak ditakutkan lagi. Ketika itu saya rasakan perasaan takut itu tidak berguna langsung. Hanya menyusahkan diri saja. Hanya keberanian saja yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pernah juga saya ditugaskan membawa satu jenazah pada hari Ahad. Ketika itu pun saya sedang bercuti. Memang Allah Rabbil la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Sorry guys, termelatah aku. La ilaha illallah. Terkejut, maaf. Baiklah, saya ulang lagi sekali, minta maaf. Pernah saya ditugaskan membawa satu jenazah pada hari Ahad. Ketika itu saya sedang bercuti. Memang masa rehat begini, memang lihat betul rasa hendak pergi. Tapi apa boleh buat, dah tugas. Apatah lagi tugas yang sangat dituntut oleh agama. Saya ingat lagi pada masa itu, saya dapat panggilan pukul 11 malam yang meminta saya supaya menghantar satu jenazah dari Senawang ke Kuala Sepetang di Kuala Kangsar, Perak. Saya tak tahu macam mana si Polan ni boleh dapat nombor telefon saya malam-malam buta macam tu. Bukan apa. Bila dapat panggilan kecemasan begitu, biasanya saya minta tangguh dulu. Saya fikir, malam-malam macam manalah nak pergi dan siapa pula nak bantu temankan saya. Kalau ada teman, masalah yang datang boleh diuruskan dengan mudah. Kerja pun ringan bila berdua. Kalau seorang memang boleh, tapi kerja berat sedikit dan perlu hadapi masalah tu seorang diri. Setelah puas memikirkan, saya membuat keputusan tak apalah. Saya akan jalankannya seorang diri. Kesian pula pada warisi mati. Saya rasa seseorang boleh uruskan penghantaran jenazah tersebut ke Kuala Sepetang. Lokasinya pun tak adalah terlalu jauh. Kalau dicongak-congak, perjalanan dari tempat kerja saya di Seremban ni mungkin mengambil masa antara 4 atau 5 jam untuk sampai ke sana. Malam itu, saya bertolak dari rumah di Taman Templer Seremban dan singgah mengambil mayat tersebut di Senawang. Aduhlah, budak-budak ni jam baru 21.39, pukul 9, kata 9.40. Awal sangat merempit budak-budak ni lah. Tak tidak tidur ke? Saya ulang lagi sekali, minta maaf sangat ya. Malam itu saya bertolak dari rumah di Taman Templer Seremban dan singgah mengambil mayat tersebut di Senawang. Sampai di rumah berkenaan, segala urusan yang berhubung pengesahan rekod dan surat mati dapat diselesaikan dengan cepat. Macam biasa, sebelum bertolak, saya wajib kena tengok rupa jenazah dulu sebagai syarat sebelum memulakan perjalanan. Ini adalah antara petua yang diajarkan oleh Pak Husin yang saya tak pernah lupa untuk lakukan. Pak Husin pernah pesan, "Ni Razak, kau kena tengok rupa mayat. Bila dah tengok baru nak pandu tu kau rasa tenteram dan tenang." Itulah petua yang saya amalkan. Apabila saya buka kain kafan, saya lihat wajah arwah yang berkulit cerah dan sederhana tinggi. Lalu saya sedekahkan Al-Fatihah untuknya. Saya mendapat tahu arwah ni datang berjalan ke rumah anaknya di Senawang. Tetapi Allah telah menjemputnya dan dia meninggal dunia di sana dalam usia 60-an. Begitulah kehidupan. Ajal dan maut hanya Allah yang tahu. Semasa hendak bertolak ke Kuala Sepetang, anak perempuan arwah meminta hendak menaiki van yang saya pandu bagi mengiringi jenazah ayahnya. Kata saya, tak ada masalah pun, naiklah kalau sudi. Maka anak perempuan arwah mengiringi jenazah ayahnya. Saya perhatikan,
Sepanjang perjalanan dia tidak putus-putus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Pukul 12.30 malam, saya pun meninggalkanlah rumah berkenaan, masuk ke lebuh raya utara selatan dan menuju ke utara. Perjalanan malam itu lancar, tiada sebarang masalah yang tidak diingini berlaku. Seperti yang saya jangka, setelah hampir 5 jam memandu, akhirnya sampailah kami di Kuala Sepetang sekitar pukul 4 lebih. Saya turunkan jenazah itu sambil dibantu oleh penduduk kampung. Saya bercadang untuk tidur di sana, tetapi apabila melihat orang kampung sibuk membuat urusan pengebumian yang akan dilakukan pada hari esoknya, saya pun batalkanlah hasrat itu. Selepas mengambil duit bayaran tambang bawa jenazah itu, saya pun menuju ke arah van. "Berani ke balik seorang-seorang?" sapa seorang penduduk. "Tak apalah, dah biasa," balas saya sambil tersenyum tawar. "Apa hendak dikatakan lagi? Sabar je lah." Penduduk pula beria-ia menasihatkan saya supaya bermalam di kampung mereka sementara menanti hari siang. Lagipun ketika itu sudah menghampiri pukul 5 pagi. "Tak apalah, tak apa. Saya ni dah biasa macam ni," kata saya. Saya hidupkan enjin van, pasang lampu dan bergerak meninggalkan perkarangan rumah arwah lalu menuju ke jalan utama. Perjalanan menempuh ladang sawit itu sejauh di antara 2 hingga 3 kilometer terasa amat jauh di jalannya yang berdebu dan masih bertanah merah. Semasa datang tadi, tidaklah terasa penat, tetapi kini terasa letih pula. Suasana sunyi sepi. Di kiri dan kanan hanya ada pokok sawit sahaja. Tiada sebuah pun kenderaan yang berselisih. Waktu itulah, tiba-tiba saya tercium bau bangkai yang amat busuk. Kuat sungguhlah baunya, hinggakan saya terpaksa menutup hidung. "Pah, busuk betul," bisik saya sehingga hampir termuntah. Tidak sanggup saya menghidunya. Segera saya pujuk hati supaya tidak memikirkan perkara yang bukan-bukan. Saya mengandaikan mungkin kawasan ini adalah tempat orang membuang sampah. Tentulah berbau busuk. Mungkinlah ada bangkai haiwan yang berulat dan berbau busuk terbiar di kawasan berdekatan. Mungkin bangkai haiwan yang besar seperti lembu dan kerbau. Dagingnya sudah lerai dan dihurung ulat. Sebab itu baunya begitu busuk. Dan itulah yang saya fikirkan ketika itu. Namun makin lama makin kuat bau busuk itu menusuk hingga saya terpaksa menekup hidung dengan sapu tangan akibat tidak tertahan lagi. Pelik jugalah, macam mana bau tu boleh masuk ke dalam van padahal semua tingkap cermin sudah tertutup rapi. Tu macam mana ni? Tak tahan rasanya. Sungguh bila-bila masa saja boleh muntah lewah ni. Tengkuk saya mula rasa kembang. Bulu roma tegak meremang. Ini tak boleh jadi, kata hati saya. Entah macam mana, bila terasa terlalu takut, tiba-tiba saja saya jadi berani pula. Saya teringatkan petua yang diajarkan oleh arwah Pak Husin. "Kau jangan takut. Kita mesti lawan rasa takut yang menyerang tu." Lalu saya perlahankan van dan selak kain batik yang menyeliputi keranda di belakang saya. "Assalamualaikum." Saya berikan salam. Kemudian saya beritahu, "Saya ni nak balik Seremban ni. Masih jauh lagi. Kalau nak tumpang, tumpanglah. Janganlah nak nguji." Itulah kata-kata pelawaan yang saya tujukan kepada makhluk berkenaan yang sedang mengacau saya dengan bau busuk dan meloyakan. Kalau makhluk itu ada bersama saya di situ, pasti dia mendengarnya. Saya kata macam tu sebab malam itu saya berasa cukup seram, bagaikan ada sesuatu yang kalau mengikut pada arwah Pak Husin. Sesuatu benda itu wujud apabila datang bersama bau wangi, busuk dan macam-macam bau lagi. Kalau tak ada benda yang datang, takkanlah tiba-tiba saja satu van itu berbau busuk, seolah-olah ada bangkai di dalam van yang sedang saya pandu tu. Pada masa yang sama, saya mengharapkan Allah menjauhkanlah saya daripada perbuatan jahat makhluk jin dan iblis yang sengaja hendak menguji keimanan saya. Saya bacakan ayat-ayat suci mana yang teringat bagi menghalau kehadiran makhluk yang tidak diingini dan berharap agar bau busuk itu segera hilang. Tanpa disangka, selepas saja mempelawa makhluk berkenaan menumpang van saya, bau busuk yang saya tercium tadi perlahan-lahan hilang begitu sahaja. Tiada lagi bau yang menyebabkan tekak saya kembang dan bulu roma saya yang meremang sebelum ini. "Hei, kemana hilang pula bau busuk tadi?" bisik saya.
Saya hentikan kenderaan dan tutup balik kain batik yang diselak sebelum ini pada keranda. Dalam hati saya mengucapkan syukur kerana makhluk yang hendak mengacau saya sudah tiada. Mungkin makhluk itu takutkan ayat-ayat suci Al-Quran yang saya baca sebentar tadi. Gangguan seperti ini biasa berlaku kepada saya sejak menjadi pemandu van jenazah. Ianya bertujuan menguji keimanan kita kepada Allah. Makhluk ini memang wujud dan bertujuan hendak menyesatkan makhluk manusia di bumi ini. Walaupun tidak boleh dilihat dengan mata kasar, tetapi kewujudannya tidak boleh dinafikan. Pengalaman bersama dengan Pak Husin banyak membantu saya menjadi seorang pemandu yang lebih berwaspada. Kembali kepada cerita tadi. Setelah 4 jam mengharungi perjalanan dari Kuala Sepetang ke Seremban, akhirnya saya sampai ke rumah. Waktu itu lebih kurang pukul 9 pagi. Namun, saya ni tak berani masuk ke rumah. Khawatir ada makhluk gaib yang mengikut saya sepanjang dalam perjalanan tadi. Petuanya, saya akan cari jalan yang ada 2 simpang. Setelah bertemu jalan yang ada simpang, lalu saya bagi tahu, aku balik simpang ni. Engkau pergi balik ikut simpang sana tu. Selepas habis keluar perintah itu, barulah saya berani masuk ke rumah. Ini sebenarnya hanyalah petua orang tua-tua dahulu. Arwah Pak Husin lah yang bagi saya petua ni. Lagipun ketika itu saya ada 2 orang anak kecil yang baru berusia antara 2 dan 3 tahun. Alhamdulillah, tak ada sebarang gangguan dialami saya dan keluarga pada hari berkenaan. Itu pengalaman yang pertama. Kali ni saya nak cerita satu lagi pengalaman selain diikuti makhluk berbau busuk tadi. Kisah ni tak kurang menariknya. Ketika itu saya ditugaskan membawa jenazah seorang lelaki Melayu yang mati berdarah dinilai. Saya tak tahu apa puncanya, tapi selepas selesai dilakukan postmortem, jenazah itu saya ambil di bilik mayat dan disembayangkan oleh Ustaz Rahman. Selesai solat jenazah, mayat pun dimasukkan ke dalam van. Kali ini saya ditemani oleh seorang rakan yang bernama Abang Nasir. Usianya lebih tua 10 tahun daripada saya. Kami bertolak dari Seremban kira-kira pukul 9 malam dan bergilir-gilir memandu. Malam itu, ada waris Allahyarham turut naik sekali dalam van kami. Terasa sejuk memandu malam-malam begini. Saya tak lupa beristighfar dan memohon keselamatan supaya perjalanan kami malam itu dilindungi oleh Allah. Saya tak memandu laju pun, sekadar mengikut had laju yang telah ditetapkan. Kira-kira pukul 12.30 malam, kami tiba di Lumut, Perak dan jenazah pun dibawa turun. Waris dan ahli keluarga terdekat sudah ramai yang menunggu. Mereka meminta agar kami membuka kain kafan untuk melihat wajah arwah buat kali yang terakhir. Setelah itu, sekali lagi solat jenazah dilakukan oleh penduduk kampung. Usai solat, jenazah dibawa ke tanah perkuburan berdekatan yang terletak di atas bukit, kira-kira 100 meter dari rumah Allahyarham. Kawasan bukit itu terang benderang dengan cahaya dari generator. Saya berpesan kepada Abang Nasir, "Abang naik ataslah. Saya nak tidur kejap dalam van ni." Bukanlah nak lepas tangan ataupun curi tulang, tapi kan memang waktu itu saya terasa mengantuk yang amat sangat. Bila sudah terlampau mengantuk, saya tak dapat nak buat apa-apa lagi. Saya perlu melelapkan mata untuk sebentar. Dan begitulah yang saya alami waktu itu. Saya perhatikan yang Abang Nasir mengikut sekali penduduk kampung untuk urusan pengebumian, manakala saya bersandar di tempat duduk pemandu. Letih sangat rasanya setelah memandu dari Seremban ke Lumut. Nak buka mata pun dah tak boleh dah. Rasa mengantuk menjadi-jadi. Alam menjadi gelap. Fikiran mula terawang-awang. Namun sebaik saja hendak terlelap, saya terasa yang van saya ni digoncang-goncang oleh sesuatu tenaga yang amat kuat sekali. "Siapa pula lah goncang van ni?" kata hati saya. Saya diam dan menunggu apakah ada goncangannya selanjutnya. Senyap. Suasana sepi. Hanya sekali itu sahajalah. Bunyi generator dan cahaya jelas kelihatan dari atas bukit sana, tempat pengebumian jenazah. Apabila goncangan tiada lagi, saya pun bersandar semula dan cuba tidur sekejap. Seperti tadi, sebaik mata hendak terlelap, van ini digoncang lagi. Kali ini goncangannya makin jadi-jadi. Van bergoyang-goyang dengan kuat. Dada saya berdebar-debar. Namun saya terus buat-buat tidur, seolah-olah tak sedar apa yang berlaku. Saya tak berani nak buka mata, takut ternampak makhluk yang menggoncang van tu tercegat pula ke depan mata. Saya tahu makhluk tu ada di sekeliling saya, jadi lebih baik saya buat-buat tak mengendahkan kehadiran dia. Gangguan ini berulang sampai 3 kali.
Setiap kali terlelap, van terasa digoncang-goncang seperti bot yang dilambung ombak dengan kuat. Baik, ini tak boleh jadi ni. Apa jenis makhluk yang ganggu saya ni? Setelah 3 kali dikacau, saya buka pintu van dan berlari naik ke atas bukit bersama-sama dengan penduduk kampung. Ketika itu jenazah sedang diturunkan ke dalam lahat. Saya hanya perhatikan sahaja penduduk menurunkan tanah dan kemudian meratakannya dengan cangkul. Selesai pengebumian, kami ambil keranda dan masukkan ke dalam van. Kali ini giliran Abang Nasir pula yang memandu. Semasa dalam perjalanan pulang itulah saya ceritakan gangguan yang saya alami tadi. Abang Nasir hanya tersengih mendengar cerita saya. Benda macam ni kena goncang tu benda biasa, katanya selamba. Betul ke bang? Soal saya. Ya, ni benda biasalah. Lagi lama kita buat kerja ni, lagi banyak yang akan kita jumpa. Abang dah biasa dah, balas Abang Nasir. Terdiam saya dengar kata-kata Abang Nasir itu. Memang pelik apa yang terjadi tadi. Siapalah yang mengguncang van kami? Dan mengikut kata Abang Nasir, makhluk yang suka mengacau lebih suka menyekat orang yang bersendirian. Jadi tak heranlah malam itu saya kena kacau. Tapi tak apa, segala gangguan seperti itu adalah asam garam dalam kehidupan pemandu van jenazah.